Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan secara ringkas tentang bacaan Al-Quran menurut riwayat Hafs an Asim. Sebelum itu, saya kenalkan diri saya. Saya Muhammad Sukri bin Sahinin. Kita sedia maklum bahawa Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran ini yaitu kepelbagaian cara bacaan yang membolehkan kita mengamalkan mana-mana mazhab bacaan. Dari kepelbagaian tersebut yang dikenali sebagai bacaan qiraat. Sebagai contoh, bacaan riwayat Imam Hafs an Asim ini sendiri, yang mana diamalkan majoriti umat Islam di dunia pada hari ini, dan seterusnya diikuti oleh bacaan riwayat yang lain seperti Warsh daripada Nafi, Ibnu Amir, Khalun daripada Nafi, dan juga Duri daripada Abu Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Naziruddin. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu biodata Imam Hafs. Nama sebenar beliau adalah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi Al-Kufi. Beliau lebih dikenali dengan nama Hafs. Imam Hafs dilahirkan pada tahun 90 Hijrah di Kufah. Beliau wafat pada tahun 180 Hijrah. Gelaran yang beliau dapat juga adalah Abu Umar. Selain itu, beliau juga digelar sebagai Al-Hujjah. Setelah ayah kandung beliau meninggal dunia, ibu Imam Hafs telah berkahwin dengan Imam Asim. Di sinilah bermulanya beliau menuntut ilmu dengan gurunya yang juga bapa tirinya itu. Beliau sendiri mengambil bacaan qiraat daripada guru beliau, yaitu Imam Asim, secara musyafaqah dan juga secara talaqi. Imam Hafs sangat terkenal dengan ketelitian dan juga ketepatan bacaan serta hafalan Al-Quran beliau. Imam Hafs pernah menetap di Mekah dan juga Baghdad sehingga menjadi muqri yang terkenal. Tidak mustahillah untuk beliau mempunyai pelajar yang tersangatlah ramai. Antara pelajar-pelajar Imam Hafs ialah Abid bin As-Sabah, Husin bin Muhammad Maruzi, Amru bin As-Sabah, Fudail bin Yahya, Abu Shu'aib Al-Qawwas, dan ramai lagi pelajar-pelajar beliau. Bersambungnya sanad bacaan Al-Quran beliau kepada Rasulullah adalah melalui guru beliau sendiri, yaitu Imam Asim. Daripada Hafs kepada Asim, kepada As-Sulami, kepada Ali, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Abdillah bin Samin. InsyaAllah dalam video ini saya akan berkongsi kepada pada para penonton sekalian berkaitan dengan tajuk periwayat-periwayat utama dalam bacaan Imam Hafs an Asim. Oke, kita masuk kepada periwayat yang masyhur, yaitu Asy-Syatibi. Dia bermula dari Hafs turun kepada Ubaid bin Sabah dan seterusnya kepada Usnani dan Al-Hashimi. Generasi yang selepas Al-Hashimi bertemu dengan Imam Asy-Syatibi. Maka di sini dia dikatakan Syatibi memilih Tariq Ubaid bagi riwayat Hafs. Yang kedua Al-Jazari ataupun dipanggil Tariq Al-Nashruh, yang bermula dari Imam Hafs yang turun kepada Amru bin Sabah, seterusnya turun kepada Al-Fil. Al-Fil ini gelaran bagi Abi Ja'far Ahmad, dan yang kedua Ibnu Zar'an, dan turun kepada generasi seterusnya. Kemudian bertemulah
Imam Ibnu Al-Jazari. Sebenarnya Ibnu Al-Jazari mempunyai banyak torik bagi riwayat Hafs, tapi dua torik ini Al-Fil dan Ibnu Zar'an merupakan yang lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Syahrul Nidam. Saya akan bentang kalimah khas fas al-huruf dalam riwayat Hafs. Okey, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 245, iaitu yap sutu atau yap sutu. Ia perbezaan bacaan antara huruf sin atau short. Okey. Yang kedua ialah bastotan atau bastotan. Ayat 69 surah Al-A'raf. Ia juga perbezaan antara huruf sin atau huruf short. Contoh yang ketiga ialah bimusaitirin atau bimusaitirin. Ia dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Ia juga perbezaan bacaan antara huruf sin atau huruf short. Yang keempat ialah dalam surah As-Sur ayat 37. Al-Musaitirun atau Al-Musaitirun. Ia perbezaan bacaan antara huruf sin atau short atau harus kedua-duanya sekali. Itu saja daripada saya, daripada kalimah-kalimah khas dalam tafsir Hafs. Terima kasih. Seterusnya ialah usul yang menjadi perbezaan pada riwayat Hafs, di mana ia terdapat 5. Yang pertama ialah mad munfasil, yaitu tarik dalam riwayat Hafs berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian tarik membaca dengan kadar 2, 3, 4 atau 5 harokat. Dan kedua, mad muttasil, yaitu perbezaan pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian tarik membaca dengan 4, 5 atau 6 harokat. Yang ketiga ialah dengung, di mana sebahagian tarik membaca idgham tanpa gunnah pada huruf nun atau tanwin yang bertemu pada huruf lam atau ra, manakala sebahagian yang lain membacanya dengan idgham yang tidak sempurna dengan gunnah pada pertemuan tersebut. Yang keempat ialah saktah pada huruf bertanda sukun mati. Yang keempat ialah saktah pada huruf yang bertanda sukun sebelum huruf hamzah, di mana perbezaan pada tempat huruf mati tersebut ialah mereka membaca di mana perbezaan pada tempat huruf mati tersebut di mana sebahagian mereka membaca tanpa saktah, sebahagian yang lain membaca saktah am atau saktah khas. Dan terakhir sekali yaitu takbir, di mana perselisihan bacaan takbir am yaitu pada permulaan semua surah dalam Al-Quran atau khas, yaitu bacaan takbir di awal atau di akhir surah-surah khatam.